Okey, berapa penonton kita pada malam ni? 26 orang. Okey, sambil-sambil sebelum kita nak start ni, sebelum kita masuk pada slide, bolehlah ajak lebih ramai kawan-kawan kita join sesi kita pada malam ni. Terutamanya orang yang tak kenal kripto, terutamanya orang yang baru nak berkenalan dengan kripto. Okey, tajuk kita pada hari ni adalah things you must know before invest in crypto. Apa yang kita perlu tahu sebelum kita nak melabur dalam kripto. So kita sebagai pelabur yang bijak, terutamanya orang-orang yang dah start melabur lah, melabur dalam pasaran saham, melabur dekat unit trust dan sebagainya. Kita sebagai pelabur yang bijak, kita sebagai orang yang mampu menguruskan kewangan dengan bijak, of course kita nak optimizekan platform-platform yang ada untuk kita kembangkan kewangan kita, untuk kita kembangkan harta kita, untuk kita optimizekan kita punya return of investment lah. So sudah tentu selain daripada saham, selain daripada unit trust ataupun platform-platform lain, bagi contoh kalau komoditi kita ada emas, so selain daripada platform-platform ni, kita ada satu platform lain iaitu kripto. Walaupun kripto ni orang kata sangat-sangatlah volatile, yang antara salah satu sebab kenapa saya orang kata anti kripto ni dulu adalah disebabkan kripto ni volatile. Kita tak tahu apa ni, bukan tak tahulah. Dia punya orang kata swing tu dalam masa satu hari sangat-sangat boleh kata kalau dia nak naik tu dia boleh naik tinggi, dia nak turun pun dia boleh turun tinggi. So kalau tersilap langkah, duit boleh hilang macam tu je. Lagi-lagi sekarang, lagi-lagi pasal sekarang lah, yang mana boleh kata almost all of the crypto tengah menjunam jatuh selepas hype dia berkurang lah. Yang mana crypto ni seperti semua tahu, hujung-hujung tahun lepas, awal-awal tahun ni, dia punya hype tu melonjak-lonjak naik, yang mana orang semua mencetuskan FOMO lah di kalangan orang ramai. Orang lain takut ketinggalan, orang lain semua dah mula start trade crypto, so semua orang pakat-pakat nak trade crypto. Sebab tu kalau kita tengok dekat social media, memang banyak sifu-sifu crypto keluar. Even member-member kita pun dah ramai start trade crypto, ramai share dia orang untung dekat crypto dan sebagainya. Cuma sejak akhir-akhir ini, kalau kita perasan start bulan 4, kalau tak silap saya, bulan 4, bulan 5, bulan 6, dia start slowly hype tu makin berkurang. Disebabkan apa? Disebabkan lepas dia dah naik sampai dia punya peak tu, dah masuklah fasa untuk dia orang kata jatuh lah. Orang kata what goes up goes down lah. Apa yang dah naik tu sampai masa dia akan turun. So disebabkan fasa dia tengah, harga kripto ni tengah menurun ni, ramailah orang mungkin terciduk lah orang kata. Tapi yang menariknya, Wyckoff trader yang mana belajar dengan smart saham, walaupun market merah dekat kripto ni, dia orang relax je buat untung. Okay, so kalau nak tahu macam mana nak buat untung walaupun dalam keadaan market tengah jatuh menjunam ni, join smart saham, belajar Wyckoff. Okay. So satu analogi lah yang saya boleh bagi, kalau kita nak kata analogi yang saya boleh bagi, orang kata straight road for fast car, but slopey road for fast drivers. Kalau straight road ni, of course lah untuk kereta yang laju, tapi jalan yang bengkang bengkok, jalan yang penuh, orang kata banyak dia punya kona tu, banyak dia punya liku tu adalah untuk seorang driver yang laju, pemandu kereta yang laju. So begitu juga dengan kalau kita nak kata saham, begitu juga dengan pelaburan, benda-benda yang straightforward, contoh kalau dia tengah uptrend, kalau stok tu kurang volatile, dia adalah untuk investor yang memang nak hold lama-lama. Tapi kalau benda yang volatile macam kripto ni, yang mana dia boleh swing naik tinggi, dia nak turun pun boleh turun menjunam jatuh banyak, dia sesuai untuk fast traders lah, yang mana dia kena masuk pada waktunya dan keluar pada waktunya. Kalau tersilap sikit, memang rugilah duit kita. Duit kita boleh hilang macam tu sahaja. Okay, so disebabkan macam saya cakap tadi, yang mana harga kripto sekarang ni tengah menjunam turun, yang mana days by days, kita boleh tengok harga pasaran untuk mata wang kripto ni makin berkurang. So mungkin bagi setengah orang benda tu mungkin perkara yang tidak baik lah. Tapi kalau kita sebagai pelabur, kita boleh nampak benda ni, market kripto tengah, orang kata tengah buat sale.
tengah buat diskaun. Sebab apa? Sebab dulu harga dia yang sangat-sangat tinggi, sekarang telah dijual dekat harga yang jauh lebih murah. So ini adalah masa yang terbaik kalau kita nak manfaatkan peluang ni untuk start mula masuk ke pasaran kripto. Tapi tak adalah directly kalau nak terus masuk sekarang, sebab sekarang ni tengah fasa, orang kata fasa dia tengah menjunam jatuh lagi. Kalau kita masuk tu a bit membahayakan dirilah. Kita tunggu sampai dia masuk part untuk dia accumulate balik dan kita masuklah. Dekat situ fasa dia adalah fasa yang lebih selamat lah untuk kita masuk. So bagi yang baru nak berjinak-jinak dan berkenalan dengan kripto ni, ada benda-benda lah yang kita perlu tahu terlebih dahulu. Jangan main langgar je. Dari segi dia punya legalitinya macam mana, apa yang dibenarkan dekat Malaysia ni, apa yang tak boleh, apa yang comply dengan badan-badan berautoriti, apa yang tak comply, apa yang patuh syariah dan apa yang tak patuh syariah lah. So let's go, kita nak go through lah one by one, sedikit demi sedikit. So please bear with me selama sejam ni sampai pukul 9.30. Untuk kita kupas satu demi satu berkenaan dengan kripto. So kalau ada apa-apa soalan boleh bertanyalah di ruangan chat. Nanti di hujung sesi nanti saya akan cubalah untuk menjawab kalau ada masa. Kalau tak sempat, tak apa, kita akan reply di ruangan chat. So let's go. What is crypto? Apa itu cryptocurrency? So sebenarnya kalau kita nak kata dari segi definisi dia, buat masa sekarang kita tak adalah trade crypto ni as currency lagi, yang mana currency ni kita guna untuk jual dan beli barang. So buat masa sekarang kita tidaklah really guna benda ni untuk jual dan beli barang. Kita more trade dia sekarang as digital asset, yang mana dia store value, yang kita berikan value pada dia. Buat masa sekarang it's not as a currency. Kalau masa akan datang tu maybe yes, maybe not lah, depends. Kita tak tahu lagi benda yang akan datang ni. So terms in crypto world, so buat baru yang masuk dalam dunia kripto, yang baru nak berjinak-jinak dengan kripto, terms-terms yang first kali yang kita akan dengar, basically 3 benda ni lah. Even kalau kita tak masuk dalam dunia kripto lagi pun, 3 benda ni adalah benda yang kita akan dengar dulu, iaitu Bitcoin, mining, blockchain. So apa benda Bitcoin ni, apa benda blockchain ni, apa benda mining ni, so kita akan cubalah go through satu persatu. So Bitcoin merupakan first digital currency and transaction are recorded using blockchain. So Bitcoin yang mana pencipta asalnya adalah Satoshi Nakamoto. Kalau tengok dalam slide ni, Satoshi Nakamoto. Legenda mengatakan bahawa Satoshi ni bukanlah seorang individu, maksudnya dia bukan buat benda ni seorang-seorang, tapi yang buat kripto ataupun yang buat Bitcoin pada awalnya mungkin adalah a group of people, yang mana Satoshi Nakamoto ni is just a name yang di sebalik mereka lah. Bitcoins ni diperkenalkan pada tahun 2009 sebagai alternatif bagi currency disebabkan kesan daripada krisis pada tahun 2008. Waktu tu banyak bank-bank yang collapse, ramai orang hilang duit disebabkan bank-bank tersebut dan sebagainya lah. So panjang kalau kita nak cerita berkenaan dengan krisis yang berlaku pada 2008 ni. So long story short, duit depositor pada waktu tu hilang dan orang marah. So terhasillah Bitcoin ni. Sebab apa? Sebab dia orang nak menghasilkan mata wang yang decentralized, tak ada dikontrol bawah bank dan sebagainya lah. So maksudnya tidak dikontrol ataupun tidak dikawal oleh mana-mana pihak. Itulah decentralized. So sebagai digital asset yang kita berikan value pada dia, orang kata sebagai pengganti emas lah. Boleh kata kalau emas tu is something yang physical. So kalau emas digital ni adalah cryptocurrency, which is pada waktu tu dia orang create Bitcoin. So atas sebab fiat money yang kita gunakan dikeluarkan bank tanpa bersandarkan pada emas dah lah pada waktu tu, yang mana dia orang overproduce, menyebabkan hasilnya fiat money tu. So bila benda decentralized ni and digital, macam mana pula kita nak elakkan perkara-perkara yang berkenaan dengan fraud, yang berkaitan dengan hacking dan sebagainya. So dari sinilah datangnya sistem
blockchain tadi tu. Yang mana blockchain ni adalah multiple system yang berada di seluruh dunia, yang mana dia synchronize dengan semua, dengan sistem-sistem yang ada di seluruh dunia ni lah. Yang mana sistem ni, sistem blockchain ni digunakan untuk record transaction, yang mana setiap transaction tu mesti match dalam setiap sistem. Kalau dia tak match, dia akan reject transaction tu, dia akan kira transaction tu tak valid. So, disebabkan blockchain ni, transaction kita more secure and legit, sebab setiap transaction tu akan di-verified dan dicek oleh multiple person dalam sistem satu dunia tadi tu, yang mana semua kena sama and synchronize lah satu sama lain, barulah transaction tersebut di-approve dan direkodkan dalam blockchain tadi tu. So ni basic kepada kita nak faham teknologi blockchain. Kalau kita nak terangkan secara lebih detail, dia a bit memeningkan lah kalau orang yang tak ada basic berkenaan blockchain. Termasuklah saya, kalau kata nak terang in details tu tak mampu. Tapi kalau basic dia macam tu blockchain ni. Jom kita tengok blockchain ni apa. So blockchain ni is a method of storing data, yang mana data ataupun maklumat transaction ni direkod dalam block sebagai ledger lah. So kalau dia punya orang kata details dia tu, dia menggunakan marker root ataupun marker trees. Yang mana marker root dengan marker trees ni lah yang orang kata bit detail lah kalau kita nak bincangkan. Kalau mungkin kena ada satu sesi khas untuk bincangkan perkara ni. So blockchain ni merupakan change of block yang mengandungi information, yang store data dan maklumat, yang mana maklumat ni di store dalam bentuk block untuk record transaction. Bitcoin, kita kena faham Bitcoin bukan blockchain, tapi blockchain ni adalah a system yang berada di sebalik Bitcoin tu. Blockchain ni adalah a series of ledger yang membantu kita untuk track, record setiap pemilik Bitcoin dan transaksi yang dilakukan. So Bitcoin ni adalah tempat simpan maklumat, depends atas jenis block tu. So mungkin kalau blockchain untuk Bitcoin lain, tapi kalau blockchain untuk kripto yang lain, mungkin dia berfungsi a bit different daripada block yang digunakan untuk Bitcoin. So macam mana, kenapa dinamakan blockchain? So seperti yang kita tahu, dalam block tu dia contain maklumat untuk setiap transaction tu, and dia dinamakan chain sebab setiap block tu dia attach with each other. Sebagai contoh, kita boleh tengok dalam ni, block ni dia record orang kata menggunakan satu kod, unique code yang dipanggil hash, yang mana hash ni contain maklumat sender, contain maklumat receiver, contain maklumat berapa banyak transaction yang dilakukan, dan maklumat-maklumat lain lah yang penting yang perlu untuk direcord. Dia direcord dalam bentuk hash, yang mana hash ni adalah unique code. So kalau kita tengok sebagai contoh dekat sini, kita ada block 1, block 2, block 3 yang attach with each other. Sebagai contoh, the first block 1, so previous hash dia katakan dekat sini 000 kan. So hash yang current hash dia adalah kalau kita tengok 1Z8F kan. So bila adanya bila di-create new block untuk new transaction tu, dia mestilah ada current hash and previous hash. Sebab apa? Sebab dia nak orang kata nak elak fraud tadi tu, and nak elak apa-apa jenis benda yang tak legit lah. So a new transaction occurs. Macam tadi ada the hook, dia akan maklumkan melalui secara online dekat satu dunia, yang mana supaya seluruh sistem tadi recognize new transaction tadi tu, dia mestilah ada current hash, mestilah sama dengan previous hash. Kalau ada sedikit error dalam code tu, dia akan reject transaction tu. So macam kita tengok, current hash dia 6BQ1 ni, and dia ada previous hash yang lepas yang ada dalam block 1 tadi, 1Z8F. So yang ni orang kata simplified version lah macam mana kita nak faham blockchain tu berfungsi. So kalau nak secara detailnya tu, dia lagi orang kata lagi complicated lah daripada ni. Dia punya hash tu tak adalah 4 huruf saja, dia lagi panjang. Okay, so selain daripada blockchain, kita ada mining. So mining ni pula adalah satu proses untuk kita create untuk miner create new coins. Dia nak mine Bitcoin katakan sebagai contoh, dia akan create new block untuk store transaction dalam tu, dan dia akan dapat reward dalam bentuk Bitcoin.
So untuk kita mine, orang kata mine crypto ni bukanlah satu benda yang mudah, bukan satu benda yang senang. The process is quite easy sebenarnya. Tapi dia memakan kos yang sangat-sangat besar. Sebab apa? Sebab first thing first, dia memerlukan komputer yang berkuasa tinggi. Sebab tu kalau gamer-gamer nak beli graphic card sebagai contoh, time crypto tengah hype tu, dia orang tak dapat nak beli graphic card tu. Sebab apa? Sebab selalu out of sold. Sebab miner dah borong habis dah graphic card ni. Sebab apa? Dia orang nak mine crypto. Sebab nak mine crypto ni makan voltage dan yang tinggi dan memerlukan komputer yang berkuasa tinggi. So cost dia sangat-sangatlah besar. Sebab komputer tu perlu menyelesaikan apa orang kata mathematical problem yang complicated. Disebabkan tu dia perlukan kuasa yang besar tadi dan high voltage, menyebabkan kos untuk mining ni sangat-sangat tinggi. So kalau ikutkan sebenarnya, kalau nak mining ni orang kata tak menguntungkan pun. Kalau untung pun mungkin margin dia sangat-sangat sikit. Dah lah kos besar, tapi margin keuntungan tu sikit. So tu serba sedikit lah untuk kita faham apa tu Bitcoin. Bitcoin ni orang kata the first digital currency yang ada. Blockchain adalah the system behind the coins. Manakala mining pula adalah satu proses untuk create new block untuk record transaction tu. So let's go, kita pergi dekat satu point yang penting pada malam ni, iaitu legality dekat Malaysia. So legal ke tak kita nak trade? Valid ke tak? Legit ke tak kita nak trade crypto ni di dalam Malaysia? So kita kena faham dekat Malaysia ni kita ada badan berautoriti yang orang kata regulate lah perkara-perkara macam ni. So sebagai contoh, kalau berkenaan dengan kewangan, berkenaan dengan bank-bank, kita ada Bank Negara Malaysia sebagai badan berautoriti. Manakala apa-apa yang berkaitan dengan pelaburan, berkaitan dengan investment, kita ada Suruhanjaya Security Malaysia ataupun short form dia SC, Suruhanjaya Security Security Commission, SC dalam bahasa Inggeris. So kita hanya boleh trade apa-apa yang diluluskan oleh SC saja, yang mana SC telah orang kata dah keluarkan dia punya compliance. Maksudnya platform ataupun crypto yang kita nak trade tu dah comply dengan SC, baru kita boleh trade. So kalau untuk selamat, trade apa yang hanya yang telah comply dengan SC. Kalau tak, mungkin ada sebab kenapa SC tak luluskan diorang. So kalau nak selamat, jangan trade yang tak diluluskan oleh SC lah. Sebagai contoh, kalau kita tengok platform ni, kita ada 3 platform yang telah orang kata recognized by SC. Yang pertama, kita ada Luno Malaysia. Yang ni of course lah, memang ramai orang kenal. Kalau orang nak trade crypto ni, rasa mostly akan terdedah dengan Luno dululah, sebelum yang lagi dua ni. Yang mana kita ada Synergy dan kita ada Tokenize. So kalau ikutkan Binance belum di-approve oleh SC, atas sebab apa itu kita tak tahu. Kalau still nak guna Binance, yang tu atas risiko masing-masing. Kalau nak selamat, kalau untuk trader yang baru, kita gunalah 3 platform ni yang mana telah diluluskan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Ni adalah contoh interface bagi platform yang telah diluluskan. Yang ni Luno, kita boleh tengok dekat sini. Lepas tu kita ada yang ni Tokenize, dan kita ada juga Synergy. So mudah je kalau nak start trade crypto ni, kita just pergi dekat website platform-platform tadi tu, Luno, Tokenize, Synergy tadi tu. Kita just register dekat situ, isikan maklumat-maklumat yang dia minta. So lepas mungkin take times lah, dia akan ada ambil masa untuk dia approve. Macam mana kita buka account CDS, macam tu jugalah kalau kita nak buka account untuk trade crypto ni, yang mana mungkin dalam 2 ke 3 minggu kita perlu tunggu untuk dia proses lah. Lepas dah di approve, baru kita boleh deposit duit dalam tu dan start trade. Okay, how to avoid scam? Macam mana kita nak elak scam dalam kripto ni? So kita kena faham, dalam kripto ni pun ada cara orang nak scam kita. Dia sebab scammer-scammer ni ada je lah dia nak ambil peluang lah untuk trade. Untuk trade pula. Scammer-scammer ni ada je cara dia nak ambil peluang, ambil kesempatan dekat orang yang kurang pengetahuan ni, dia nak ambil duit kita. So melalui kripto pun dia boleh scam orang. Antaranya sama macam stock, kita ada pump and dump punya scheme.
So macam mana kita nak elak-elak benda ni? First kali, kita still sama macam tadi, guna platform yang betul, guna platform yang dah diluluskan. Sebab platform yang tak diluluskan lagi, kita tak tahu mana asal usul dia, siapa di belakang dia dan sebagainya. Kita takut apa-apa berlaku, duit yang kita masukkan dalam tu hilang macam tu je. Lepas tu kita satu lagi kenalah duduk dalam a community of trader yang trade crypto. Supaya apa? Supaya kita up to date dengan maklumat-maklumat berkenaan dengan kripto, maklumat-maklumat semasa, news-news semasa. So tak adalah kita ketinggalan. Katakan kalau kita terlepas satu isu je, mungkin isu tu boleh menyebabkan kita kehilangan duit. So kalau ikutkan kita dalam Smart Saham, bagi alumni Wyckoff trader kita ada satu grup khas yang memang untuk trader kripto. So kalau nak join, yang tu kita tak open tau dekat semua orang. Yang tu kita just open dekat alumni Wyckoff saja. So boleh join session Wyckoff kita pada around hujung bulan depan. Lepas dah jadi alumni Wyckoff, boleh join community trader untuk kripto kita. So apa yang available untuk kita jual dan beli? Kripto apa je yang kita boleh jual dan beli ni? So kalau ikutkan yang kalau kita menggunakan platform-platform yang dah diluluskan oleh Suruhanjaya Security tadi, kita hanya boleh akses kepada 5 kripto ni sahajalah. Tapi kalau kita guna platform lain, kita boleh akses lebih lagi. So malam ni kita hanya akan fokus dekat 5 ni saja. Yang pertama, kita boleh trade Bitcoin, BTC ni, XRP ni Ripple. Lepas tu kita ada ETH Ethereum. Lepas tu kita ada LTC, Litecoin, and BCH ni Bitcoin Cash. So kenapa ada 2 Bitcoin? Kenapa ada Bitcoin and ada Bitcoin Cash? Dengar ceritanya, yang ni tak pasti sejauh mana kebenarannya. Kalau salah betulkan. Kalau tak silap, diorang ada satu problem lah berkenaan dengan Bitcoin yang diorang cuba untuk serve. And daripada problem tu, diorang dapat 2 outcome untuk solution. And diorang tak tahu nak guna yang mana satu. And diorang proceed untuk guna dua-dua lah. Sebab tu adanya yang solution yang pertama, hasilnya Bitcoin yang kita guna sekarang ni, yang Bitcoin BTC ni. And then lagi satu solution tu adanya Bitcoin Cash. Kalau ikutkan ada banyak lagi Bitcoin lain selain daripada 2 ni, yang mana hasil terjadinya benda tu adalah disebabkan perkara yang lebih kurang sama lah. So kalau saya tersilap berkenaan dengan benda ni, boleh betulkan saya. Tapi apa yang saya faham macam tu lah asal usul Bitcoin Cash tu. So yang ni coin-coins yang kita boleh trade. So apa pula berkenaan dengan syariah compliance? So ni perkara yang penting lah kalau kita sebagai orang Islam. So kita kena faham perkara ni. So Suruhanjaya Security ada syariah council diorang, yang mana syariah advisory council ni yang orang kata yang regulate lah berkenaan dengan syariah compliance dan sebagainya. So kalau saham pun syariah advisory council ni yang keluarkan status syariah dia. Even berkenaan dengan kripto ataupun digital asset ni pun diorang ni lah yang keluarkan. So apa kata syariah advisory council ni? So kalau ikutkan hasil daripada benda ni, ada 3 outcome lah. Dia macam mana kita define crypto tu. So based on definition kita tu, macam tu lah kita kena trade dia. Sebagai contoh, kalau kita tengok kat sini ada 3. Yang pertama, kalau as digital currency ni ataupun digital asset ni, dia ada pecah 2 tau. Yang pertama tu kalau dia tidak disandarkan dengan mana-mana item ribawi, sama ada currency ataupun apa-apa komoditi sebagai emas contohnya. Yang kedua, dia disandarkan. So ada yang kripto baru ataupun coin baru yang dicipta tu, ada yang purely based on teknologi, manakala ada yang disandarkan macam fiat money juga, belakang dia ada emas sebagai contoh. So kalau untuk yang tak disandarkan dengan mana-mana item ribawi ni, yang tu tak ada masalah apa-apa. Sebab apa? Sebab dia as digital asset saja, yang mana dia just store value. Tapi yang mana disandarkan dengan item ribawi ni, kita kena treat dia as ribawi item juga. So apa orang kata, dia punya status syariah tu sama macam item ribawi lah. Macam mana kita nak trade item ribawi, macam tu jugalah tertakluk pada cryptocurrency yang bersandarkan dengan item ribawi ni. Sebagai contoh, dia mestilah orang kata kena trade hand to hand, kena
kena berlaku pada waktu tu juga, kena berlaku on the spot dan sebagainya lah. Yang ni kalau nak dibincangkan secara detail tu di luar bidang saya lah. So mungkin boleh kaji lagi, boleh baca berkenaan dengan item ribawi ni lah, macam mana nak trade item ribawi. So satu lagi kita ada yang kita trade crypto ni as a digital token saja. So kalau digital token pula, as long as dia tak ada, orang kata dia punya asal usul kripto tu tak ada kaitan dengan riba, tak ada kaitan dengan gharar, tak ada kaitan dengan maisir, ataupun tak ada kaitan dengan mana-mana lah perkara-perkara yang haram ni, it should be okay lah. Tapi kalau ada kaitan, automatically tak boleh nak trade kripto tu. So tu serba sedikit lah berkenaan dengan status patuh syariah. Sebab kita tak ada nak debat tentang isu how and why, pasal macam mana hukum hakam ni dikeluarkan. Sebab tu di luar daripada kepakaran kita, di luar daripada bidang kita. Tapi kita sebagai orang marhin, orang biasa ni, kita follow apa yang dah dikeluarkan oleh badan berautoriti. So Syariah Advisory Council kata apa? Pelaburan dagangan yang memiliki syarat-syarat tadi tu, yang pertama dia mestilah diluluskan oleh Suruhanjaya Securities sendiri, platform dia tu, and maka dia dibenarkan dan tiada masalah lah. Alright. Dari segi fundamental pula, dari segi fundamental, perlu untuk kita tahu serba sedikit berkenaan dengan setiap kripto yang kita nak trade ni. Kalau nak kata fundamental dari segi numbers tu ataupun dari segi ratio tu, saya tak pasti sangat. Sebab apa? Sebab kalau macam stock tu kita ada quarter report, kita ada annual report, ada ratio-ratio yang kita boleh tengok, sebagai contoh PE ratio, dan ratio-ratio lain lah yang ada. Tapi kalau kripto ni tak pasti sangat. Dari segi fundamental punya numbers tu tak nak tengok macam mana. Tapi apa yang kita boleh lihat adalah background of each crypto tu. Apa latar belakang dia, kenapa dia diciptakan, untuk apa dia digunakan, projek apa, siapa yang buat. So kita kena explore lah setiap satu ni. So kalau nak go through each of the Bitcoin pada malam, each of the coins yang ada, mungkin tak sempat malam ni. So kalau nak trade, bolehlah try cuba untuk explore Bitcoin tu mana asal usul dia, Ripple tu mana asal usul dia, Litecoin dan sebagainya. Okay. So sebelum kita sambung untuk next, mungkin kita boleh tengok dulu video pesanan penaja lah. Alright. Kembali kita selepas melihat video pesanan penaja. So, okey ke tak okey? Masih bersama saya ke? Boleh respon sikit di ruangan chat. Setakat ni okey ke? Ataupun terlaju ke? Sebab terspeed sikit. Okey, mungkin kita recap balik lah sedikit kot sebelum kita sambung apa yang kita dah go through. First kali tadi berkenaan dengan terms-terms yang ada dalam dunia kripto ni. Yang pertama kita ada Bitcoin, which is the first coin ataupun the first crypto. So kalau nak kata, kalau saham tu, kita setiap saham tu sebagai contoh Bursa Malaysia, kita ada dia punya indeks. Sebagai contoh KLCI katakan. So kalau kripto ni, dia tak ada indeks, tapi kita boleh kata kalau kita nak tengok how the current market, how the current crypto market ni, kita boleh rujuk pada Bitcoin lah. Sebab dia punya mother tu Bitcoin. So kalau boleh kata kalau Bitcoin ni jatuh, most of the crypto ataupun coins yang lain ni akan turut ikut dia jatuh lah. Kalau Bitcoin ni menaik, mostly semua crypto yang lain akan follow dia. And lepas tu kita ada blockchain tadi, the technology behind the coins, yang mana digunakan sebagai ledger untuk record transaction. And kita ada mining, yang mana mining ni untuk create new block. Yang mana block tu akan digunakan untuk record transaction. Lepas tu berkenaan dengan legality, kita ada 3 platform yang telah diluluskan oleh Suruhanjaya Security, iaitu Luno, Synergy and Tokenize. Mana kalau kita nak buka akaun dia mudah saja, pergi ke website ketiga-tiga, pilih satu je lah, tak payahlah buka sampai 3 kan. Pilih satu, sebagai contoh Luno katakan, boleh register dekat situ, isikan maklumat, dan bila dah akaun kita dah verified,
just deposit duit dan kita dah boleh start trade lah. So kalau nak avoid scam, follow platform yang dah disahkan, only what is approved by SC, and kita perlu duduk dalam community trader supaya kita tak terlepas maklumat-maklumat lah, and supaya kita tak tersilap langkah. So apa yang kita boleh beli, of course yang seperti yang dah dicakap tadi, yang dah di-approve by SC, kita ada Bitcoin, kita ada Ripple, kita ada Ethereum, kita ada Litecoin, and kita ada Bitcoin Cash. Okay, nice. Masih bersama bosku. Okay, Ahmad Imran cakap, yes betul. Kalau nak lebih faham dengan lebih mendalam, kena buat research sendirilah. So berkenaan dengan syariah compliance, macam saya cakap tadi, dia ada 3, yang mana cryptocurrency, dia pecah ataupun crypto asset ni dia pecah kepada 2. Yang pertama yang tak disandarkan dengan apa-apa ribawi item, and yang kedua yang disandarkan dengan ribawi item. So kalau tak disandarkan dengan mana-mana ribawi item, it should be no problem lah, boleh trade macam biasa. Tapi yang mana disandarkan dengan ribawi item, kita perlu tengok lah syarat-syarat untuk kita berdagang ribawi item ni macam mana. Antaranya kena hand by hand, kena on the spot dan sebagainya. Lepas tu kita ada token, yang mana kalau token ni, as long as tujuan dia dicipta, tujuan dia digunakan tidak melibatkan benda-benda yang tidak patut syariah, it should be okay. So tak ada kaitan dengan riba, tak ada kaitan dengan gharar, tak ada kaitan dengan maisir, ataupun tak ada kaitan dengan mana-mana lah perkara-perkara yang haram, it should be okay lah. So kalau ada kaitan, automatically tak patut syariah. Manakala dari segi fundamental pula, dia kalau kita nak kata dari segi numbers ataupun ratio tu tak ada, tapi kita boleh kajilah a little bit of the background, why it have been created, digunakan untuk apa, so diciptakan tu atas projek apa, siapa yang cipta dia. Benda-benda ni lah yang kita kena explore lebih lagi lah untuk setiap coins yang ada. Okay, so kalau dalam kita nak trade ataupun kita nak invest dalam kripto ni, macam mana pula dengan zakat? Zakat yang perlu dibayar. So kalau ikutkan, kripto ni dia still macam seperti investment yang lain, 2.5% ke atas total lah, total capital yang kita gunakan untuk trade. Next slide, FOMO. So ni perkara yang saya cakap lah pasal awal tadi berkenaan dengan FOMO. Yang mana FOMO ni disebabkan hype yang berlaku pada awal tahun ataupun bermula hujung tahun lepas, sambung pada awal tahun lepas, menyebabkan harga tu mencanak naik. So untuk kita sekarang ni, yang mana tengah fasa markdown ni, dia tengah markdown tau, bukan lockdown. Lockdown tu yes, sekarang kita tengah lockdown. Markdown ni adalah fasa yang mana lepas dia peak tu, dia turun, dia jatuh ke bawah. Kita panggil markdown. Yes, ramai orang dah trade crypto. So kita yang belum bermula lagi ni, yang kita baru nak masuk ni, kalau boleh elakkan FOMO ni. FOMO ni apa? Fear of missing out. Yang mana kita takut untuk ketinggalan. Kita tengok, oh orang lain dah trade crypto ni, orang lain dah untung ni, kita pun nak masuk. Sekali masuk sekarang ni tengah fasa crypto, harga crypto tengah jatuh kau-kau, masuk rugi. Yang tu kesilapan yang besar lah. So elak benda-benda ni, jangan terikut-ikut dengan orang. Plan kita punya perjalanan sendiri. Follow our own pace. Tak semua benda yang bagus untuk orang lain, benda tu bagus untuk kita juga. Tak, it's not it's not works like that lah. So mungkin benda tu bagus untuk orang lain tapi tak bagus untuk kita. Ada benda yang bagus untuk orang lain tapi benda tu mungkin bagus kat kita, mungkin bukan sekarang, tapi masa akan datang mungkin baru benda tu okey. So rancang kewangan kita seeloknya sebelum, lagi-lagi kalau nak trade crypto ni lah, even nak trade saham pun, kalau nak kata saham ni volatile, dia tak adalah so volatile crypto sebenarnya. So even nak trade saham tu pun kita dah kena rancang kewangan baik-baik. Apatah pula kalau kita nak trade crypto. Sebab pelaburan kripto ni sangat-sangat volatile. So kalau tak rancang kewangan, kalau tak nak belajar macam mana nak trade ni, main masuk je, main langgar je, confirm kita masuk ke gaung. Confirm kita terciduk. So rancang kewangan, kalau kami pun di tim Smart Saham Academy ni memang terdiri daripada perancang-perancang kewangan, dan sebahagian besar daripada kami pun dah berlesen dengan Bank Negara Malaysia, berlesen dengan Suruhanjaya Securities sebagai financial advisor dan financial planner.
So kalau nak more in details lah berkenaan dengan nasihat kewangan, bolehlah berjumpa dengan kami. So apa yang saya boleh katakan, kalau sebelum nak trade crypto ni, even kalau nak trade saham pun benda ni applicable lah. Kita kena settlekan kita punya income dulu, pastikan income kita betul-betul strong, yang mana mampu untuk tampung kita punya perbelanjaan. Then ada duit lebih, kita settlekan apa yang patut dulu, sebagai contoh perlindungan, kita punya tabung emergency, tabung kecemasan kita kan, in case kalau anything happen, kita ada duit, kita ada something yang protect kita. Tapi kalau kita ada duit lebih, kita pergi invest semua masuk dekat saham, kita pergi invest semua masuk kat kripto, lepas tu dah invest pula, tak ada ilmu pula tu, terciduk habis semua duit tu. So in case anything happen, tak ada benda yang nak protect kita. Perlindungan kita tak ada, duit simpanan emergency pun kita tak ada. Lepas tu duit yang kita masuk dalam pelaburan kita ni, tak kisahlah saham atau kripto ni, tu pun dah terciduk. So terciduk-ciduk lah kita. Kalau nak kata jatuh tu, jatuh di timpa tangga. Jatuh di timpa malang. Tapi okay, so bila dah settle part kewangan ni, sebelum kita nak start invest dulu, please belajar dulu. Jangan main redah je. Sebab apa? Sebab bila kita belajar ni, kita belajar daripada pengalaman orang lain. So kita boleh cut short the journey tu. Kita dah cut short, kita dah tahu apa yang orang lain dah lalu, dan kita just tinggal nak polish kita punya skill, just nak baiki kesilapan yang mungkin kita lakukan. Yang mungkin benda yang sama kita ulang pun. Tapi bila benda yang kita ulang, lepas kita dah ambil pengajaran daripada orang lain tu, benda tu effect kita dekat kita tu sikit lah. Instead of kita main langgar, benda tu jadi kat diri kita sendiri, effect dia lagi teruk. Sebab apa? Sebab kita tak tahu apa-apa. Sedar-sedar duit dah tak ada. Sedar-sedar duit dah hilang. Sebab kita kena faham, kita nak invest ni, macam saya cakap awal-awal tadi tu, duit yang kita nak invest ni adalah duit yang kita penat-penat kumpul. Kita dah penat bekerja, nak adakan duit tu. Sebab nak ada duit lebih ni bukan senang. Lagi-lagi tengah fasa sekarang ni, fasa lockdown, kerja pun susah dan sebagainya. So kita takkanlah kita nak letak duit lebihan kita yang susah-susah nak kumpul tu dekat satu tempat yang kita tak tahu apa-apa, yang kita tak belajar pun macam mana nak handle duit dekat situ. Kita tak belajar pun macam mana nak handle duit dekat saham. Kita tak belajar pun macam mana nak handle duit dekat kripto. Kita main letak je and nak harapkan dia naik macam tu. Memang orang kata memang taklah dia nak naik macam tu je. Ada strategi dia, ada planning yang kita perlu lakukan untuk kita elak kerugian yang besar. So please belajar dulu. Okay, next slide. Wait. Okay. Oh tak ada. Oh ada bawah ni. Berkenaan dengan modal. So berkenaan dengan modal pula, yang menariknya dekat kripto ni, dia tidaklah seperti kita nak melabur saham. Yang mana kalau kita nak melabur saham ni, kalau ikutkan siapa yang join sesi saya sebelum ni, memang minimum dia paling sikit kita nak trade RM1 pun boleh dekat saham. Tapi kalau nak kira dia punya logik tu, nak tengok dia punya realistik tu, dalam saham ni dia ada trading fee yang kita perlu bayar. So kalau RM1 tu nak cover trading fee memang tak cukup lah. Boleh kata dia tolak duit kita ada lagi lah. So minimum kalau nak kalau macam untuk saham ni, paling selamat RM1,000 lah. Yang mana kalau kita untung 5% tu boleh cover kita punya trading fee. Tapi untung kita lepas tu sikit je lah. Katakan kalau 5% dapat RM50, tolak trading fee apa semua adalah dalam belas-belas ringgit ataupun dalam RM20 macam tu. Tapi lain pula dengan kripto ni. Kripto ni kita boleh trade berapa pun yang kita ada, RM50, RM100, RM500, tak ada masalah. Sebab fee dia tu dia just kenakan by persen saja, persen terus. Kalau macam saham tu dia ada minimum amount. Katakan kalau kita nak trade tu ada, kalau company broker sekian-sekian RM7 minimum amount dia. Minimum untuk ni lah charge dikenakan untuk transaksi tu. Tapi kalau macam kripto ni, kalau kita katakan contoh kalau guna Luno, yang dia charge dalam sekali trade tu 0.5% macam tu lah lebih kurang. Yang tu charge dia yang paling tinggi. Kalau kita jual, dia ada jual dekat market, ada jual dekat apa satu lagi, limit lebih kurang macam tu lah. Dia ada 0.5% macam tu, yang tu paling tinggi. And kalau kita punya total value ataupun total trade value dalam masa 30 hari kita tu reach certain amount, dia punya fee tu akan kurang. Sebagai contoh, kalau tak silap sampai 40,000, dari 0.5% tadi tu dia kurang kepada
0.45. Yang tu kalau kita jual kat market. Tapi kalau kita just letak limit, daripada 0.25 dia jadi 0.2. Tapi bila reach 400,000 kalau tak silap, reach 400,000 kita dah boleh trade at zero fee sebenarnya. So tak ada fee. Kalau kita nak beli dengan jual harga sama balik, kita trade dekat equilibrium sebenarnya. Maksudnya tak ada charge dekat situ. Tapi kalau saham kita tak boleh buat macam tu. Beli harga sama, jual harga sama, kita rugi. Sebab apa? Sebab kita kena bayar transaction fee. Berapa modal awak untuk trade crypto? Oh. Mana boleh bagi tahu. Tapi kalau nak kata in term of proportion tu, just sikit je lah. Disebabkan kripto ni kita faham dia sangat-sangat volatile. So kita takkanlah nak orang kata nak gamble all in masuk dekat kripto. Tak boleh lah macam tu. Kalau saya just letak 10% saja daripada saya punya portfolio. So in case kalau 10% tu nak hilang, saya punya lagi 90% tu boleh cover that 10%. So saya buat macam tu. So kalau yang lain terpulang lah nak buat macam mana. Tapi I would suggest 10% tu should be okay lah. Sebab apa? Sebab kita ada 90% portfolio lain yang boleh cover kalau in case 10% tu hilang. Alright, so jom kita tengok chart. Kita tengok chart kejap lah untuk current price untuk coins ataupun crypto yang kita boleh trade. Kita tunggu kejap ya. Habislah duit. Ya, betul. So boleh kata kalau sebelum kita nak tengok chart ni sedikit gambaran awal lah. Kalau ikutkan based on apa yang saya tengok tadi, Ripple, Bitcoin, Litecoin, semuanya orang kata dia punya pattern tu sama je. Dia dah lama harga rendah tu, lepas tu dalam around hujung tahun lepas, awal tahun ni dia mencanak naik sampai all time high. Lepas tu start bulan 3, bulan 4, bulan 5 tu dia dah start jatuh dah. Okay, so nampak ke chat? Okay. Okay, nampak ya? Kena bayar tax ke kripto? Okay, yang ni saya tak pasti. Macam mana? Tax kena bayar ke? Kena lah. Sebab dia bawah pelaburan punya income. Okay, yang ni Ripple. Kita tengok Ripple. Kita tengok secara apa orang kata, tengok dia punya keseluruhan dulu. So pada awal asal usul dia tu ujung-ujung 2000 awal pertengahan 2019, around bulan 6 dia turun, lepas tu dia main dekat around RM3 RM4 ni. Tengok tadi hujung tahun lepas tu dia start naik, lepas tu dia turun balik, lepas tu dia slowly naik around awal tahun ni sampailah paling tinggi dia naik 1.9. yang ni dolar ni kan, dolar kan ni. So kalau Yes, USDT. USD, so kalau dalam ringgit Malaysia tu around RM7 kalau tak silap dia punya all time high kan Ripple. Ripple 89. Nak tukar? Okay, kita tukar kejap. Kita tengok dalam ringgit senang sikit. Okay, so all time high dia RM8. RM14. Lebih kurang macam tu lah. Okay. So apa yang menariknya berkenaan dengan kripto ni disebabkan dia punya volatility ni. Ni kita tengok Ripple je lah, kita tak tengok semua kot. Sebab nak tunjuk apa yang menarik berkenaan dengan kripto ni. Macam mana saya boleh terdetik untuk tukar daripada
memang tak minat langsung benda-benda yang volatile ni, terus jadi minat. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dalam time frame untuk daily ni, kita nampak dia jatuh kan. So kalau kita tengok macam ni memang kita tak nak lah masuk, betul tak? Tapi kalau kita tengok dekat time frame yang lebih kecil, sebagai contoh 1 jam, kita boleh nampak ada peluang dekat situ sebenarnya. So ni chart 1 jam. Sebenarnya ada peluang-peluang yang kita boleh manfaatkan walaupun market tengah jatuh. Yang mana kalau kita masuk tu, at least ada something lah yang kita boleh dapat. Sebagai contoh kalau yang latest ni dekat sini kan. Kalau kita ambil sampai sini, dah 25%. Oh yang ni, pagi semalam. Pagi semalam, around pukul 8.30 macam tu, tiba-tiba dia naik. Lepas dia dah jatuh sampai RM2.20 macam tu lah, lebih kurang. So siapa yang dapat ni, nice lah. Dia naik sampai 25%. So banyak je peluang yang kita boleh ambil. Sebab kalau kita tengok yang daily chart tadi tu, daily chart tu memang macam nak masuk tu memang tak berani lah. Tapi kalau kita tengok chart yang lebih kecil, kita boleh manfaatkan peluang yang ada. Sini 11%. Mana lagi? Sini 5%. Even kalau kita nak tengok chart 5 minit pun lagi banyak. Nampak je macam kecil kan? Nampak je macam tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya banyak boleh dapat walaupun chart dia tu macam tu. Ni 3%. Kalau kita dapat tangkap lah. Tapi kalau walaupun banyak yang naik, dia sebenarnya kalau tersilap masuk pun pergi masuk kat atas, kesilapan besar juga sebenarnya. Sebagai contoh kan, kalau kita pergi masuk dekat sini, boom, turun berapa ni? 6%. Mana lagi? Kalau tersilap masuk kat sini, kiranya walaupun dia ada chance untuk kita buat keuntungan, dia still ada chance untuk kita buat rugi lah. So kalau nasihat saya, kalau nak masuk dekat time agak-agak dia turun sampai support tu masuk lah. Tapi kalau dia ada kat atas, pergi masuk memang silap. Sebab kita silap sikit je dalam kripto ni, memang duit kita hilang macam tu je. Dia sangat-sangat laju. Even chart 1 minute pun, dia still ada bentuk. Kalau kalau saham, chart 5 minit, chart 15 minit, even 1 jam pun belum tentu dia ada bentuk. Mungkin dia rongak. Tapi kalau kripto ni, kita tengoklah chart berapa minit pun semua ada bentuk. Even tengok, kalau macam ni 1 minit pun dia bentuk dia still cantik lagi lah. Kalau stock market tu dia dah rongak teruk dah. Alright. Tukar kita balik pada slide lah. Okay. Nampak ke slide? So sekarang pun dah pukul 9.28. Kita dah berada di penghujung sesi kita pada malam ni. So terima kasih sebab sudi stay bersama saya hingga ke hujung session. Sebelum tu saya nak jemput lah buat para viewers yang bersama saya hingga ke hujung ni, untuk join session kita pada hujung minggu ni, pada hari Ahad, 9 pagi sampai 12 tengah hari. Yang ni silap sikit, bukan 11.30 sampai pukul 12. And mungkin breakout sikit lah kot sampai pukul 1 ke apa, kita tak pasti. Sebab biasalah kita offer 3 jam, kita bagi lebih. Jaranglah kita bagi kurang, kita akan bagi lebih daripada apa yang kita offer. So boleh join Smart Saham Kickstart ni untuk orang kata dapatkan pendedahan awal berkenaan dengan saham. And selain daripada Kickstart ni, kita ada Rising Star pada minggu satu lagi, Jumaat dan Sabtu, 2 dan 3 Julai, yang mana Rising Star ni akan cover asas-asas saham, yang mana modul yang diberikan, yang disampaikan dalam Smart Saham Rising Star tu adalah yang di-endorse sendiri oleh Bursa Malaysia I. So apa yang korang belajar tu adalah something yang memang nak disampaikan oleh Bursa Malaysia sendiri. Selain daripada asas berkenaan saham, akan di-cover juga untuk benda-benda teknikal lah, macam mana nak trade, macam mana nak buat keuntungan menggunakan corporate exercise. Corporate exercise ni apa benda? Sebagai contoh dividen, stock split dan lain-lain lah yang seakatan dengannya. So selain dan juga simplified technical analysis akan diajar juga. So selain daripada Rising Star, of course kita punya orang kata
orang kata ace dalam smart saham ni, kita ada Wyckoff trading method. So boleh join. Yang ni dalam orang tak ingat berapa hari bulan, tapi hujung-hujung bulan 7 macam tu lah, kita ada Wyckoff selama 8 hari, yang mana apa yang akan diajar dalam Wyckoff ni adalah pemahaman ataupun kefahaman berkenaan dengan market tu secara menyeluruh. So kalau korang join session Wyckoff ni, korang boleh trade dengan keuntungan dalam setiap fasa. Setiap fasa tu market tengah naik ke uptrend, market tengah turun ke downtrend, ataupun market tengah buat sideway, korang tahu macam mana nak trade dengan membuat keuntungan lah. And korang juga boleh counter satu masalah yang sering berlaku dalam trader, iaitu tak tahu nak beli counter apa. Yang itu antara benda yang di counter lah dalam Wyckoff Trading Blueprint. So tu saja daripada saya. Link untuk pendaftaran untuk Kickstart, untuk Rising Star dengan untuk Wyckoff ni akan diberikan di ruangan chat. So nanti kalau berminat untuk join, boleh klik link di ruangan komen tu. So sekian saja dari saya. Moga apa yang disampaikan pada malam ini memberi manfaat. Maaf jika terlebih atau terkurang dalam sesi saya pada kali ini. Selamat maju jaya. Moga menjadi profitable trader. Mari bersama dengan tim Smart Saham dan Wyckoff Trader, insya-Allah. Wallahualam. Assalamualaikum.